konsisten dalam kebaikan, konsisten jauh daripada keburukan. Kerana konsisten dalam kebaikan ini satu perkara yang perlu dan menyempurnakan kebaikan yang lain. Konsisten baik, baik dah. Konsisten baik, lagi baik. Syukur, syukur dah, bagus dah. Kalau konsisten syukur itu lagi baik. Sabar, sabar dah Ustaz. Sabar dah Ustaz kami ni Ustaz. Kalau konsisten sabar, lagi baik. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Wasiti ketika membahaskan tentang istiqamah. Baik. Pengajian malam ni insya-Allah kita sambung lagi pada kisah ke-24 tentang kisah apa ni? Kisah tentang orang mukmin akan ditahan di qantarah antara syurga dan neraka. Mungkin first time tuan-tuan dengar qantarah. Pak Long pernah dengar qantarah? First time Pak Long pertama kali dengar kan? Qantarah. Qantarah ni apa? Ulama bahas qantarah ini ialah satu jambatan, satu titian selepas titian sirat. As-sirat nanti kita naik atas sirat. Dekat hujung sirat tu nanti kita akan ditahan. Tempat itulah yang dikatakan qantarah. Untuk apa ditahan? Kenapa ditahan? Kita akan bacakan insya-Allah pada hadis ini. Hadis yang sahih daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Sahih Al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq. Tuan-tuan kalau nak cari, buka Sahih Bukhari itu nombor 6535 dan 2440. Dua tempat boleh jumpa, 6535 dan hadis yang ke-2440 pada bab Al-Qisas Yaumal Qiyamah. Qisas pada hari kiamat. Okey. Kita bacakan hadisnya. Anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونبوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة من بمنزله كان في الدنيا. Apa maksudnya? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat. Kata Nabi apa? Orang-orang mukmin telah selamat daripada api neraka, lalu mereka ditahan di atas qantarah. Qantarah ni di mana? Kata Nabi, bainal jannati wan nar, di antara syurga dan neraka. Sebahagian dengan sebahagian yang lainnya diberikan haknya yang pernah dianiaya di dunia, sehingga apabila mereka telah bersih dari seluruh dosa, baru mereka ini diizinkan masuk syurga. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Seseorang daripada mereka itu lebih mudah sampai ke tempatnya di dunia dulu daripada sampai ke tempatnya. Macam ni. Seseorang daripada mereka lebih mudah sampai ke tempatnya ke dalam syurga daripada sampai ke tempatnya di dunia. Baik, apa yang dimaksudkan hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ni siapa tuan-tuan? Nama sebenarnya ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kedua-dua anak beranak ni, Sa'ad bin Malik dan Malik bin Sinan, kedua-duanya ini adalah sahabat Nabi. Sa'ad bin Malik ini siapa? Inilah Abu Sa'id tu. Nama sebenar dia, nama IC dia, Pak Long. Abu Sa'id ni nama IC dia, kat IC dia tu Malik bin Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik.
Malik bin Sinan ni siapa? Pak dia. Pak dia Malik bin Sinan ni siapa? Sahabat Nabi juga. Jadi pak dan anak kedua-dua ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Khazraji, nama penuh dia juga Al-Ansari. Maknanya dia daripada suku Khazraj. Suku Khazraj ni apa? Orang asal Madinah. Orang asal Madinah yang kita pernah belajar dulu kan, kalau sirah Nabi SAW tu dekat Madinah tu ada dua suku yang saing perang sama lain. Hari ni aku bunuh kau, esok kau bunuh aku. Hari ni aku bunuh Pak Hang, esok Pak Hang bunuh aku. Dua suku yang saling bergaduh, berperang antara satu sama lain 120 tahun lebih kurang dicatatkan berperang. Hari ni Aus menang, esok Khazraj menang. Hari ni Aus kalah, esok Khazraj kalah. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini berasal pada mana? Kaum mana? Suku mana? Khazraj. Khazraj ni orang asal Madinah. Sebelum Yahudi sampai ke Madinah, ada dua suku yang saling perang antara satu sama lain, Aus dan juga Khazraj. Okey. Abu Sa'id ni siapa lagi? Abu Sa'id adalah seorang di antara sahabat yang melakukan bai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku taat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok. Peristiwa apa ni Pak Dok? Taat setia di bawah pokok. Peristiwa apa ni? Bai'ah Ridwan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ni nak masuk ke Madinah ni. Nak pergi ke umrah. Nak buat umrah ni masuk ke Mekah daripada Madinah. Nak masuk ke Mekah tu musyrikin halang. Rasulullah, sahabat tak boleh masuk. Mekah tak boleh masuk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hantar Uthman Affan alaihissalam. Uthman Affan, kau pergi cakap dengan musyrikin Mekah tu, kau jadi utusan aku, mintalah kami ni, aku dan para sahabat aku boleh masuk untuk tunai umrah. Uthman Affan pun masuk ke Mekah. Bincang, negotiate dengan orang Mekah kan. Musyrikin Mekah, kasihlah Muhammad ni masuk, bukan nak pegang, nak buat umrah je. Maka Uthman negotiate dengan musyrik Mekah. Terdengar peristiwa-peristiwa, terdengar cerita-cerita Uthman ni dalam Mekah tu dibunuh. Maka Nabi SAW dengar utusan dia dibunuh. Nabi SAW kata dengan para sahabat, wahai sahabat, siapa yang hari ini bersama denganku taat setia kita lawan musyrikin Mekah. Kesemua sahabat ketika itu taat setia di bawah pokok Bai'atul Ridwan, kecuali satu munafik. Nama dia siapa? Jad bin Qais. Dia ni je tak bai'ah. Kesemua sahabat bai'ah nak lawan musyrikin Mekah. Sebab apa? Dengan Uthman ni dibunuh. Kesemua ni berada di bawah pokok, taat setia dengan Nabi. Kalau kita perang habis-habisan dengan musyrikin Mekah. Di antara yang buat taat setia itu siapa? Yang sampaikan kita hadis ini, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri juga mufti Madinah, anak jati diri Madinah dan juga mufti waktu ketika dia ada di Madinah. Di antaranya sebaris dengan siapa? Ibn Abbas, Ibn Umar, Abu Hurairah, Jabir bin Abdillah. Kesemua ini memberikan hukum kepada para sahabat yang lain ketika Nabi SAW dah tak ada. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhlusul mu'minuna minan nar. Orang-orang beriman dah selamat daripada api neraka. Yakhlus maknanya terselamat, bebas. Khalasa, yukhallis maknanya terselamat. Al-mu'minun minan nar. Orang-orang mukmin daripada api neraka. Fayuhbasuna ala qantarah. Ini yang kita bincangkan ni, qantarah. Qantarah ni macam mana eja dia? Qaf, nun, ta, ra, ta marbutah. Qaf, nun, ta, ra, ta marbutah. Qantarah. Qantarah ni adalah satu tempat, jambatan yang terletak di antara syurga dan neraka, kata Nabi. Bainal jannati wan nar. Qantarah ni berada di antara syurga dan neraka. Seseorang itu akan melintas sirat. Lepas melintas sirat, dia akan berhenti dekat qantarah ini.
Untuk apa nanti kita bacakan lepas ini. Para ulama beza pendapat. Qantarah ni dekat mana? Ada ulama yang kata qantarah ni adalah satu bahagian daripada titian sirat. Kalau tali itu, ujung tali itu yang nak masuk syurga, lagi sikit yang masuk syurga, itu qantarah. Ada ulama kata sirat, lepas sirat ada lagi satu jambatan. Jambatan tu nama qantarah. Tak kisahlah mana tuan-tuan, mana ada dua jambatan nanti dekat akhirat, sirat dan juga qantarah. Jadi nak faham qantarah ini, kita kena refresh balik, tengok balik apa yang kita dah baca, apa yang kita dah kongsi pada kuliah-kuliah yang lepas tentang tiupan sangkakala, map kronologi nanti dekat hari kiamat macam mana. Bermula tiupan sangkakala, kemudian bangun, kemudian akan dikumpulkan di mahsyar. Lepas tu dekat mahsyar nanti cari syafaat Nabi SAW. Lepas tu bermulanya hisab. Lepas tu bermulanya akan ada orang yang dihalau daripada telaga. Dah telaga nanti baru naik atas sirat. Dah atas sirat nanti baru di qantarah. Dah atas qantarah nanti baru masuk syurga. Jadi bermulanya qantarah ini, bermulanya berdetiknya selepas bermulanya tiupan sangkakala yang pertama, diikuti dengan sangkakala yang kedua. Pada kuliah yang lepas kita dah bicarakan tiupan sangkakala itu, siapa yang akan mendengar dia? Yang first kali, orang pertama yang akan dengar siapa? Pengembala unta dekat padang pasir. Dia tengah betulkan dia punya minuman unta dia tu, air minuman unta tu. Lepas tu dia tengah betul-betulkan tu, dia tengok ke atas, dia dengar bunyi sangkakala. Dia orang pertama yang mati. Kemudian ke semua orang mati lepas dia tu. Dah semua mati. Tiupan sangkakala kedua pula. Kemudian kita dengar tiupan sangkakala kedua ni siapa? Kita dah bahaskan pada sesi yang lepas. Siapa yang akan first kali akan bangun selepas tiupan sangkakala kedua? Nabi SAW. Sebab Nabi kata apa? Inni awal man yarfa'u ra'sahu ba'da naf'atil akhirah. Aku ni orang yang pertama akan bangun sekali daripada kuburku untuk dihisab. Aku kemudian bangun orang lain, bangunnya kita, bangunnya umat terdahulu. Kesemua ni akan ditolak masing-masing ke mahsyar. Dah sampai mahsyar, apa akan jadi dekat mahsyar nanti tu? Kita dah bacakan pada sesi yang lepas, semua orang akan duduk di mahsyar tu. Beramai-ramai yang berhimpit atas tu, tak kisah siapa dia, ustaz ke dia, ulama ke dia, haji ke dia, doktor ke dia, profesor ke dia, muratan secara proporsional, tidak berkasut, tidak berbaju dan sebagainya. Kemudian tadrus syams fayablughu an-nas min al-ghammi wal kabr. Nabi kata jarak matahari itu begitu dekat sehingga manusia ketika itu berada di kemuncak kesusahan dan kepayahan. Kesemua orang, tak kisah siapa pun dia, banyak amalan ke dia, tak banyak amalan ke dia. Nabi kata fayablughu an-nas min al-ghammi wal kabr. Semua orang waktu itu susah, berada dalam kepayahan, sampai adanya ahli mahsyar kata apa? Ala tarawna ma qad balaghakum. Pandang tepi kiri kanan, Lalu tak rasa panas sangat ni, susah sangat kita dekat akhirat ni, susah sangat kita dekat mahsyar ni. Mintalah dengan Tuhan, cakap dengan Tuhan, mulakan hisap. Kita duduk kat sini tak hisap ni, tak mula lagi hisap tu. Entah daripada Nabi Adam AS sampai orang terakhir dan umat Nabi ini dihisap, dibangunkan, diletak dalam satu mahsyar. Tak mula lagi hisap, tak mula lagi perkiraan. Tak bila dapat nombor giliran ni Pak tu, tak tahu bila, berjuta-juta nombor giliran depan kita, tak start lagi ni. Kita ini dah dipahang di panasnya matahari tu. Maka kita pun datang kepada Nabi Adam AS. Wahai Adam, bantulah kami, tolonglah kami, cakaplah dengan Allah. Penat dah, tak larat dah duduk dekat mahsyar ni, mulakanlah hisab. Kalau kami ni dalam kangak di syurga, boleh cepat kami masuk syurga. Kalau kami ni dalam kangak di neraka, dah penat dah duduk mahsyar ni, nak masuk neraka terus dah. Maka Adam AS kata apa? Sungguhnya kat dunia dulu Allah dah larang aku pergi ke satu pokok, tapi aku langgar perintah tu. Malu dengan Tuhan hari ini. Kau minta lah,
Kau mintalah dengan Nabi lain. Maka kita bergerak kepada Nabi Nuh AS. Minta kepada Nabi Nuh pula, wahai Nuh, bantu kami cakap dengan Allah, mulakan hisab. Nabi Nuh kata apa? Dulu aku dakwah lama kepada kaumku, last sekali aku minta mereka ditenggelamkan. Aku malu dengan Allah hari ini. Mintalah dengan Nabi lain. Kita minta pula dengan Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kata dengan Allah tu, start hisab, mulakan hisab. Nabi Ibrahim kata apa? Dulu dekat dunia aku ada buat helah, aku malu dengan Allah hari ini. Apa Allah nak kata dengan aku? Maka kita pun pergi kepada Nabi Musa AS. Pergi ke Nabi Musa pula. Wahai Musa, cakap dengan Allah. Anta Khalilullah, anta Kalimullah. Cakap dengan Allah, mulakan hisab. Nabi Musa kata apa? Aku ni dulu dekat dunia pernah tumbuk orang mati orang tu. Kaum aku sendiri tu. Aku malu dengan Allah. Apa Allah nak kata dengan aku hari ni? Pergi kita ke Nabi Isa pula. Nabi Isa kata apa? Nabi Isa diam. Dia tak bagi tahu apa dia buat dulu kat dunia. Kita pun pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, mulakan hisab. Maka Nabi pun sujud di bawah arash dan Nabi minta mulakan hisab. Maka bermulalah hisab ketika itu. Peristiwa apa ni? Syafa'atul uzma, syafaat yang agung, yang mana kuncinya syafaat ni siapa yang pegang? Nabi sallallahu alaihi wasallam je pegang. Kemudian bermulanya hisab. Apabila bermulanya hisab, azzanal muazzin, akan dengar satu malaikat diseru, liyattabi' kullu ummatin ma kana ta'bud. Masing-masing umat perlu ikut Tuhan yang kau sembah dulu dekat dunia. Jadinya yang sembah salib pergi ke salib, yang sembah mengikut Yahudi pergi ke Yahudi, yang duk sembah pokok, duk sembah api, duk sembah berhala, kumpul satu tempat. Kau sini Yahudi satu tempat, Nasrani satu tempat. Kemudian apa? Allah perintahkan kesemua ini pergi masuk neraka. Ikut Tuhan kau hari ini. Hari ini aku nak jual mahal. Dulu kau dekat dunia tak hormat aku, tak sembah aku, tak ingat aku. Hari ini korang masuk ke neraka dengan Tuhan kau sendiri. Maka masuklah Yahudi ke dalam neraka, masuklah Kristian ke dalam neraka, masuklah penyembah ini ke dalam neraka. Ikut Tuhan masing-masing. Sampai Nabi SAW kata, yang ada dekat penghisaban hari itu hanya orang mukmin je. Orang mukmin yang soleh, yang solehah, yang munafik, yang ada iman dalam hati dia, banyak ke sikit, hanya tinggal orang tu je. Yang musyrik, yang kafir, yang tak sembah Allah, ini semua ikut Tuhan masuk ke neraka dia. Itu yang kalau tuan-tuan baca surah Zumar ni makna kumpulan. Diceritakan dalam tu kumpulan-kumpulan akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang ni akan masuk ke dalam neraka secara berkumpulan. Siapa dia? Inilah yang kita baca malam ini. Yang Kristian ikut Tuhan Kristian masuk neraka, yang Yahudi masuk ikut Tuhan Yahudi ke neraka, yang berhala ikut ramai-ramai ni, geng-geng ni masuk neraka. Tinggal kat padang mahsyar itu hanya orang mukmin je. Bila orang mukmin je tinggal, maka bergerak kita kepada telaga pula. Ke telaga kita dah bahaskan pada awal-awal dulu bagaimana telaga Nabi SAW daripada sisi ke sisinya 2,500 km lebih kurang. 30 hari perjalanan naik unta. Kalau orang-orang Arab dulu, the ancient Arab, boleh naik unta sehari itu sampai sejauh mana? Kapasiti dia 80 km. Kalau nak 30, lebih kurang berapa? 2,400 ke 2,500, gitulah, lebih kurang. Jadinya besarnya telaga Nabi itu daripada satu sisi ke satu sisi 1 bulan perjalanan, sisi lain ke sisi lain 1 bulan perjalanan, sisi lain ke sisi lain 1 bulan perjalanan, sisi lain ke sisi lain 1 bulan perjalanan. Jadi bentuknya segi empat tepat. Nabi kata air dia wangi, lebih wangi daripada kasturi. Airnya sedap, lagi sedap daripada air dekat dunia.
Putih dia lagi putih dari susu, manis dia lagi manis daripada madu. Sumber dia daripada telaga Kautsar, daripada syurga dia alirkan kepada mahsyar nanti. Yang boleh minum tu siapa? Mudah-mudahan kita. Sebab kata Nabi, ada golongan yang Nabi akan kata, malaikat akan kata suhqan, suhqan. Nak faham suhqan ni macam mana Pak Long? Macam kita buat kat dunia dulu lah. Syuh, maknanya jauh kau daripada sini, jauh kau daripada sini. Syuh. Ada golongan yang Nabi SAW ingat, dia ni umat aku ni, tapi dihalau daripada telaga. Ada tak? Ada. Mudah-mudahan bukan kita. Kemudian yang tinggal mukmin ini, mereka inilah yang akan naik ke atas sirat. Kita dah tuan-tuan akan naik atas sirat. Nabi SAW kata, Ustaz, kenapa kita je naik atas sirat? Mana orang lain? Yang tak Islam macam mana? Tu yang saya katakan awal tadi tu, ikut Tuhan masing-masing ke dalam neraka. Dah masuk neraka dulu dah. Yang akan naik sirat ni siapa? Hanya orang-orang mukmin. Dah bahaskan tentang sirat. Nabi SAW kata apa? Dia seumpama al-jisr, jambatan. Nak kata jambatan macam kurang tepat lah. Sebab jambatan ni lori boleh masuk buat lori. Jambatan, titian lagi tepat lah. Titian tu lagi tepat lah. Kecil je. Ada sahabat kalau tengok daripada apa, sarul sahabah, tengok pada hadis-hadis, tengok pada rujukan-rujukan sebelum ini, katanya lebih kecil daripada layar rambut, lagi tajam daripada pedang. Duk fikir, lepas kalau tu macam mana kita lalu? Atasnya seumpama rambut, tajamnya lebih tajam daripada pedang. Duk fikir, kaki kita besar mana? Rambut tu besar mana? Jadinya perkara itu menunjukkan sirat ini kita akan lalu berdasarkan amalan-amalan soleh kita dulu dekat dunia. Macam mana? Wallahu a'lam. Kata Nabi SAW, dekat atas sirat ini adanya khatatif wa kalalib wa hasab. Ada umpama cangkuk-cangkuk dan duri-duri. Kau tuan-tuan boleh tengok nanti kat Google. Nabi umpamakan duri-duri, cangkuk-cangkuk ni dekat atas sirat ni seumpama pokok sa'dan. Nanti boleh search pokok sa'dan kat Google, SAADAN, pokok sa'dan. Rupanya kalau tengok pokok sa'dan tu, dia punya batang pokok tu duri-duri tu. Nanti tuan tengok lah, boleh ada kat Google, saya search tadi ada pokok sa'dan. Nanti boleh tengok pokok sa'dan tu, dia punya batang pokok tu ada duri. Kita duk fikir gini lah kot, mungkin gini lah kot nanti atas sirat. Ada cangkuk-cangkuk, khatatif, kalalib, hasab, kata Nabi. Ada cangkuk-cangkuk. Cangkuk-cangkuk untuk apa? Tarik orang yang atas tu bawa ke bawah. Kerana sirat ini dibentangkan di atas neraka Jahannam, di mana neraka Jahannam ni api dia, api ni warna hitam, tak nampak. Jadi tak nampak, ustaz macam mana nak lalu? Seseorang itu akan lalu dengan dia punya suluhan, amal soleh yang keluar daripada tangan-tangan dia, yang akan keluar daripada kaki-kaki dia, yang akan keluar daripada wajah-wajah dia. Jadinya seseorang itu direkodkan, kalau tuan-tuan boleh tengok nanti dekat surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 12 dan ayat 13, Allah bayangkan orang atas sirat ni lagu macam mana. Orang atas sirat ini, orang-orang mukmin nanti, mukminat nanti, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Keluar cahaya iman, amal solehnya daripada anggota-anggota badan dia. Tunjuknya apa ni? Sebenarnya nak tunjuk apa? Nak fahamkan apa? Rupa-rupanya atas sirat itu gelap, yang akan tunjukkan kita jalan, yang akan bantu kita berjalan di atas sirat itu amalan-amalan kita, torchlight yang keluar daripada anggota-anggota badan dia. Kalau amal soleh dia banyak, teranglah dia torchlight. Kalau kurang kelip-kelip dia punya amalan, kelip-kelip juga, suram-suram juga dia punya torchlight nanti dekat atas sirat. Biar betul ustaz? Iya.
Tengok surah Al-Hadid ayat seterusnya. Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum. Allah kata, Allah rekod apa di atas sirat. Ingatlah semasa orang-orang munafik, lelaki dan perempuan, yang sedang meraba-raba dalam gelap gelita pada hari kiamat, berkata kepada orang-orang beriman yang lalu tepi dia di atas sirat, tunggu jap, tunggu kami ni, Haji tunggu saya, kita dulu dekat dunia dulu solat sama-sama, biar kami boleh ambil sedikit cahaya kau supaya kami ini boleh berjalan dan solat lagi. Makanya seseorang itu berjalan di atas sirat dengan cahaya suluhan daripada amal soleh dia. Baik. Fayuqtassu li ba'dihim min ba'd madhalim kanat bainahum fid dunya. Kata Nabi, sebahagian dengan sebahagian yang lain diberikan haknya yang pernah dianiaya di dunia dulu. Fayuqtassu ataupun fayamussu, ada satu hukuman dalam Islam yang lebih kurang dia punya sebutan dia. Kalau tuan-tuan pernah dengar, hukuman dalam Islam ni ada 3: hudud, qisas dan ta'zir. Qisas kalau diletakkan dalam bahasa Arab ini fi'il mudhari', fayaqussu, maknanya seseorang itu akan dikisas. Kisas ni macam mana? Tuntut balas balik, darah dengan darah, telinga dengan telinga. Hari ni aku gigit kau, esok aku gigit kau balik. Hari ni aku tumbuk kau, aku tumbuk kau balik. Itu kisas, tuntut balas balik. Di mana Nabi SAW bercerita kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini dia beli seekor unta, dan dia naik unta tu laju-laju sampailah dia ke Syam. Syam sekarang Jordan, Syria, Palestin, Lebanon, 4 negara ni. Daripada Hijaz tu, Jabir bin Abdullah naik laju, naik unta dia pergi ke Syam nak jumpa dengan Abdullah bin Unais. Dia nak jumpa kenapa? Dia kata kepada Abdullah, wahai Abdullah, aku nak sampaikan kau satu hadis yang aku takut kalau aku tak sampaikan, antara kita mungkin mati dulu. Pak Long, saya nak sampaikan Pak Long satu hadis, takut di antara saya dan Pak Long ni, saya mati dulu atau Pak Long mati dulu. Jadi saya tanggungjawab nak sampaikan satu hadis ini kepada Pak Long. Kata Jabir bin Abdullah, wahai Abdullah bin Unais, Nabi SAW cerita, aku dengar Nabi SAW cerita, ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بظلمة. Nabi kata, Jabir bin Abdullah cerita, tidak ada seseorang pun daripada ahli syurga akan masuk syurga, sementara ada ahli neraka yang tuntut hak dia daripada dia. Okey, ulang. Tidak ada seseorang pun daripada ahli syurga akan masuk syurga, melainkan dia settle dulu urusan dia. Mungkin dia pernah ambil hak orang lain, yang mana orang tu dia dah masuk neraka, tapi orang ni yang masuk syurga ni tak akan masuk syurga sebelum settle case. Yang mana orang neraka ini dia akan tuntut kezaliman orang syurga ni pernah dia buat dulu dekat dunia. Nabi sambung lagi, wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar yadkhulun nar wa ahadun min ahli al-jannah yaqlubuhu bi mazlamatin. Tidak ada seseorang pun daripada ahli neraka akan masuk neraka, sementara ada ahli syurga yang menuntut atas kezaliman yang pernah dia lakukan terhadapnya di dunia. Maknanya orang syurga takkan masuk syurga melainkan dah settle case dengan orang ahli neraka. Ahli neraka takkan masuk neraka kecuali ada case yang dia dah selesaikan dengan ahli syurga. Masing-masing dah selesai baru dia masuk syurga neraka.
Tapi kalau belum selesai, nanti dulu. Setakat tu je ke antara ahli syurga dan ahli neraka? Tak. Rupanya di antara ahli syurga dan ahli syurga dulu sama-sama mukmin, solat sama-sama dengan kuliah sama-sama. Tak boleh masuk syurga juga kalau ada belum settle lagi. Kalau dekat dunia dulu ada problem, dekat syurga nanti nak masuk syurga tak boleh nak masuk syurga. Sebab apa? Sebab tak settle case lagi dengan mukmin lain. Jadi dekat atas sirat ini akan berlakunya kisah. Hatta idza hudhibu wa nubbu azina lahum fi dukhulil jannah. Hingga apabila mereka ini bersih, dah settle urusan antara satu sama lain, maka baru mereka ini boleh masuk syurga. Jadi macam mana? Kantarah ni macam mana rupanya? Fayuhbasuna ala kantarah. Ditahan di atas kantarah, dipenjara di atas kantarah sehingga selesai kes antara satu sama lain. Contohnya, ada orang buat masalah dengan kita, kita dah maafkan, tapi ada perasaan marah tu. Jadi kita dan orang tu masih lagi akan ditahan di kantarah sampai selesai. Hang betul-betul maafkan dia ke? Pak Long betul-betul maafkan dia ke? Dah betul-betul maafkan, dibersihkan perasaan tu, perasaan marah tu, baru boleh masuk syurga. Contoh lagi, kita ni masih bekerja, kawan pinjam duit contohnya, lambat bayar, tapi kita dah maafkan dah, tapi perasaan marah tu ada lagi. Dia ni tengok travel sini sana dah, tapi hutang tak bayar. Marah tu ada, maaf, marah tu ada, dibersihkan perasaan marah tu, udhibu wa nuqu, baru boleh masuk syurga. Tengok kawan kerja naik pangkat contohnya, lebih laju dari kita, tengok dia, lajunya naik. Laju dia sebab apa? Cepat dia sebab rajin bekerja, laju bekerja, pandai bekerja. Kita rasa dahsyat dengki dengan dia, walaupun kita tak ada hak pun rasa dengki tu. Dibersihkan, uzibu wa nuqu, baru boleh masuk syurga. Selain tu, terasa hati dengan pasangan contohnya. Dekat dunia dulu sebelum mati, abang dah maafkan sayang dah, sayang pun maafkan abang dah, redha dah dengan sayang pun redha dengan abang. Tapi tu terasa hati juga walaupun dah maafkan. Ditahan dulu pasangan ini, kemudian baru boleh masuk baru boleh masuk ke syurga. Ditahan di kantarah dulu, kau sabar dulu, dibersihkan dulu, baru boleh masuk syurga. Itu rugi tu Pak Long tu. Kalau kita ke dunia dulu berkawan antara satu sama lain, ada yang terasa hati, tergoris hati, kita cakap kawan kita, jumpa kat sana nanti lah. Selalu kita dengar, jumpa sana nanti lah. Cakap dengan Tuhan, jahat aku. Kau jahat, nak cakap dengan Tuhan. Orang ni lah yang paling lama nanti dekat kantor. Maaf dah kawan antara kawan, tapi perasaan tu dibersihkan dulu. Mana Pak Long ni? Cari. Rupanya Pak Long tengah settle case dengan imam, dengan Ustaz Azri contohnya. Nak kena tunggu dulu. Tunggu tak berapa lama dah settle dengan Ustaz Azri masuk syurga. Saya dengan Pak Long pula dibersihkan, tak berapa lama baru boleh masuk syurga sama. Tuhai dia, itu susah dia. Bila seorang itu tidak maafkan ataupun maaf masih ada lagi perasaan contohnya, dekat dunia nanti dibawa perasaan itu juga dekat akhirat nanti, baru boleh masuk syurga. Ustaz ni cakap betul ke? Betul. Ada dalil ke? Ada. Kat mana? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah kata, dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata,
Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan jangan Engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam. Ghil ini perasaan, satu perasaan yang akan dibersihkan di atas qantarah. Ghil, perasaan apa? Hasad, dengki, dendam, terasa hati dengan mukmin yang lain. Hal ini akan dibersihkan di atas qantarah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau-lah Maha amat memberikan belas kasihan dan rahmat-Mu. Ampunkanlah kami, bersihkanlah hati kami daripada hasad, dengki dan dendam. Kenapa kan bersih hasad, dengki dan dendam? Dekat syurga nanti seseorang itu akan diberikan nikmat yang bertingkat-tingkat dan berbeza. Saya amalan berbeza dengan Pak Long. Pak Long mungkin lebih banyak amalan solehnya, diberikan rumah lagi besar, kereta lagi besar, makanan lagi sedap, bidadari lagi banyak. Pak Long nak? Nak Pak Long? Tak nak. Bidadari tak nak. Lagi banyak, kawan lagi ramai, kebun lagi besar. Jadi pentingnya dihilangkan hasad, dengki dan dendam. Supaya apa? Supaya saya tak jealous dengan Pak Long nanti dekat syurga. Itulah tempat inilah yang akan dibersihkan di qantarah. Baik, sebagai penutup pada malam ini, ada tiga lebih kurang pendapat, tiga lebih kurang pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama ialah 10 minit azan. 10 minit. Yang pertama ialah, saya ulang balik, recap balik. Orang-orang mukmin akan ditahan di atas qantarah. Qantarah ni di mana? Satu titian di antara syurga dan neraka. Sebelumnya kita akan naik sirat, lepas tu akan naik qantarah. Di qantarah inilah dibersihkan ke semua hasad, dengki dan dendam di antara kita dengan mukmin yang lain. Yang kedua ialah, di tempat inilah Allah kisas dan membalas hamba-hamba Dia, sehingga mereka disucikan kerana mereka ini tidak memenuhi hak. Sampai itu juga. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Kita jumpa pada sesi akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.